Assalamualaikum, salam 3 April 2024. Hari ini 23 Ramadan. Ya. Alhamdulillah kita dah masuk hari ke-23. Maknanya lebih kurang 7 hari saja lagi kita akan berada dalam bulan yang penuh mulia ni. Betul. Bulan yang penuh keberkatan, bulan untuk kita kejar pahala, kejar apa sahaja perkara-perkara kebaikan yang ada dalam bulan ni. Ya, dan tentunya banyak perkongsian kita nampak semua nak kejar Lailatul Qadar. Semua terburu-buru sebab kita tak tahu adakah mungkin di Ramadan kita yang terakhir, ada lagi kita ada peluang untuk Ramadan tahun hadapan. Dan kepada anda semua, apa khabar? Kami perasanlah, bukan di studio saja, di mana-mana suara semua makin menghilang sebab sekarang ni cuaca sekarang ni panas, Aziz. Suradaya memang bukan macam ni ke? Itu betul. Memang kekal macam itu. Tak berubah pun. Tapi ini sebenarnya dah bertambah baik. Hari tu sebenarnya dia lagi rock sebenarnya. Tapi nak bagi tahu lah kepada semua, tolonglah jaga kesihatan. Lagi kita ni musim nak dekat raya ni. Hujung-hujung ni anak-anak tu semua, saya harap semuanya okeylah. Minum air banyak, tapi bukan di waktu siang ya, waktu berbuka, waktu sahur. Dan tentunya di Malaysia hari ini kami akan kongsikan pelbagai isu yang membawa manfaat kepada anda. Haziq ni nampak macam busy sangat dah tengok. Saya berniaga, saya bekerja, kerja TV apa semua kan. Sebab bulan puasa ni kita nak aktif. Betul. Kekal aktif walaupun kita berpuasa. Bukannya berpuasa tu maknanya kita kena duduk long line. Kita kena aktif, kita kena banyakkan ibadah. Itu paling penting. Sebab apa, Zik? Bekerja juga ibadah. Bekerja pun adalah satu ibadah. Ibu-ibu kat rumah tengah tengok tu sambil-sambil buat kerja rumah, ibadah juga. Ya, buat kerja rumah pun ibadah. Tapi bercerita pasal tadi. Apa dia? Cuaca. Suara dah tak ada. Disebabkan cuaca sangat-sangat panas. Tapi tak semua tempat panas. Tapi kalau kita tengok di Kuching, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Labuan, Kanga dijangka panas pagi ini. Petaling Jaya, Alor Star, Kota Baru panas. Oh, tak ada tempat hujan. Tak ada tempat hujan. Ipoh, Senai, Putrajaya. Nampak semuanya panas lah. Di air keruh je. Sedikit hujan. Tapi saya perasanlah sekarang ni pattern ni, Haziq. Pagi mungkin panas. Petang nanti hujan. Yang penting anda boleh rancanglah perjalanan dan sebagainya nak pergi mana-mana. Pergi bazar. Pergi bazar. Orang berniaga kan, saya tengok kadang-kadang petang hujan kan. Jadi itu kita bercerita tentang cuaca. Tapi kita sambung. Cuaca ni lah. Disebabkan kepanasan tu menyebabkan air di Sungai Pahang makin surut. Dan menyebabkan pengusaha ikan sangkar berdepan dengan kerugian puluhan ribu ringgit disebabkan air sungai semakin cetek. Kesan daripada cuaca panas yang melanda ketika ini. Kalau tengok gambar ni memang kata dah macam padang bola. Dia kata sangkar rosak teruk sebab ikan cuba keluar cari tempat sejuk. Ikan pun panas, yalah. Ya, bayangkan. Ikan air tau. Ikan air. Dia kena hidup bayangkan dalam air. Dia sejuk tu. Jadi saya rasa betul lah, ini katanya kemungkinan sampai April kalau dijangkakan musim panas ni. Tapi apa-apa pun kita harapkan peniaga semua dapat tabah, bersabar dengan dugaan ni lah. Keadaan airnya. Banyak tempat-tempat yang kering sekarang ni kan. Kita ni bila berpuasa, kita tak boleh nak minum air. Jadi sebelum kita berpuasa masa sahur tu dah boleh dah kita banyakkan minum air tu supaya liquid dalam badan tu hydrate lah. Ya, betul. Okay? Alright. So ini cerita pasal kepanasan. Ini cerita pasal kepayahan. Kepayahan untuk kita mendapatkan strawberry Cameron Highland. Oh, ini kalau baca ni katanya redah 400 km sekali seminggu demi strawberry Cameron Highland. Saya nak tanya penonton Malaysia hari ini. Adakah anda salah seorang yang sanggup redah? Bukan apa, Aziz. Saya punya kawan-kawan yang macam minat strawberry, dia kata daripada belilah, kalau kita beli kat kedai ke kat supermarket, memang sanggup. Sebab dia kata strawberry dekat Cameron ni memang segar bugar. Lepas tu murah. Kalau kita beli import. Tapi kalau pergi bazar, pergi mana-mana di festival raya ke apa ke, ada booth yang buka jual Cameron Highland punya strawberry. Nampak? Sebab permintaan tinggi. Tapi betul ke tu strawberry Cameron Highland? Betul lah. Jadi kita nak tahu tu strawberry Cameron Highland atau strawberry tempat lain? Dia kena rasa. Dia kena rasa. Kena rasa tak boleh lah masa puasa. So itu cerita pasal strawberry ni. Sebab apa? Sebab strawberry Cameron Highland ni memang fresh, memang sedap. Dia punya manis, masam tu cukup rasa. Cicah pula dengan coklat. Ya Allah. Aziz ni cerita pasal makanan pagi-pagi. Allahuakbar. Telan Ailio. Okey, Aziz, saya kan, sebenarnya saya rasa ramai juga orang di luar sana yang merasakan perkara yang sama. Bila kita cerita pasal pekerjaan di bulan Ramadan ni, salah satu yang saya rasa saya sangat hormati adalah mereka yang bekerja di hospital.
yang menyantuni pesakit-pesakit kan. Kadang-kadang dia punya on call tu tak tidur dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita ada perkongsian yang kami ingin kongsi dengan anda, iaitu kita menyantuni petugas doktor dan juga jururawat HKL di bulan Ramadan ini. Yang mereka yang menjalankan tugas sepanjang bulan Ramadan dengan melayan pesakit-pesakit dengan kerenah mereka yang sakit, dengan tanggungjawab mereka bukan setakat kepada pesakit, tanggungjawab mereka kepada keluarga juga tidak diabaikan. Jadi jom kita saksikan perkongsian menyantuni petugas doktor dan jururawat di HKL. Sibuk dan sentiasa sesak dengan pesakit, belum lagi dengan pelbagai ragam manusia yang mahu mendapatkan perkhidmatan kesihatan terbaik. Malang tidak berbau. Kecederaan maupun kecelakaan boleh berlaku tanpa diduga sehingga ada kalanya memerlukan mangsa untuk mendapatkan rawatan kecemasan dengan segera. Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Lumpur HKL antara agensi yang berperanan sebagai barisan hadapan dalam memberikan perkhidmatan dan bantuan kecemasan yang efektif kepada pesakit. Beroperasi 24 jam setiap hari, petugas kesihatan di jabatan ini perlu sentiasa bersiap sedia untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan yang berlaku, lebih-lebih lagi menjelang lewat petang. Muhammad Syazwan Syakil Hamzah, 26 tahun. Dia antara individu yang bertanggungjawab untuk berurusan dengan pesakit di kaunter pendaftaran. Sebagai seorang penolong pegawai perubatan, Syazwan akan membuat penilaian serta saringan kecemasan terhadap pesakit terlebih dahulu sebelum mereka ditempatkan mengikut kategori, iaitu zon hijau tidak kritikal, zon kuning semi-kritikal dan zon merah kritikal. Memasuki tahun ketiga bertugas ketika bulan Ramadan, anak jati dari Kuching, Sarawak ini seakan sudah terbiasa dengan corak atau trend kehadiran pesakit di sini. Kebiasaannya, jumlah pesakit akan meningkat sekitar jam 6 petang ke atas termasuk waktu berbuka. Berhadapan dengan pelbagai ragam manusia, apatah lagi ketika lapar dan dahaga, tidak sedikit pun melunturkan semangat Syazwan untuk menjalankan tugas dengan baik. Biasanya kita berada di triage lah, depan sekali. So kita berjumpa dengan pelbagai jenis kerenah lah. Sebagai kerenah, tambahan bulan puasa ni kita kena bersabar. Kita ambil sebagai satu ibadah lah. Sambil kita berpuasa, sambil tu kita bekerja lah untuk negara kita. Nasib baik kita ada satu tim lah yang bekerjasama untuk melakukan triage yang terbaik lah. Berbeza pula dengan Dr. Ainul Afiq Muhammad Al-Johari, dia memikul tugas yang cukup berat dalam memastikan setiap pesakit mendapat rawatan sesuai dengan tahap kecemasan. Sebagai seorang pakar perubatan kecemasan, Dr. Afiq perlu mempunyai ilmu asas terhadap semua jenis kes kecemasan dan bertanggungjawab untuk merawat serta menstabilkan keadaan pesakit sebelum dirujuk kepada pakar mengikut bidang. Dia perlu membuat pemantauan serta memberi rawatan dari satu pesakit ke satu pesakit yang lain, pastinya memberi cabaran lebih-lebih lagi ketika menjalani ibadah puasa. Namun kerana minat yang mendalam, Dr. Afiq tetap komited dan tidak pernah mengeluh dengan tugas dan peranan yang diberikan. Minat, ya betul. Memang saya daripada dulu memang ingin membuat medik. Tapi pada masa sama kita lihat ramai pesakit yang memang memerlukan bantuan dari segi aspek kesihatan. Dan sehingga mereka mungkin tidak mampu untuk pergi ke swasta. Oleh itu memang mereka akan datang ke hospital kerajaan. Dan di sini kami komited untuk memberi perkhidmatan yang sepenuhnya kepada pesakit. Menghampiri waktu berbuka, suasana bertukar cemas sebaik sahaja sebuah ambulans tiba di perkarangan hospital. Seorang lelaki berusia lingkungan 30-an mengalami serangan sakit jantung dan berada di tahap kritikal. Tidak membuang masa, Syazwan bergegas ke bahagian belakang ambulans untuk memberi bantuan dan melihat keadaan pesakit. Pasien ini 30 tahun, lelaki Melayu lah, kita
Sudah menjadi prosedur operasi standard di sini, penolong pegawai perubatan akan mendapatkan maklumat ringkas mengenai pesakit sebelum dibawa masuk ke zon kritikal dan diserahkan kepada doktor yang bertugas. Sebaik saja memasuki zon kritikal, tugas kemudiannya bertukar tangan kepada doktor pakar bagi memberi bantuan kecemasan yang sewajarnya supaya pesakit berada dalam keadaan stabil. Kecemasan yang berlaku secara tiba-tiba seperti ini ada kalanya memaksa Dr. Afiq untuk berbuka sedikit lewat daripada waktunya. Ketika di bulan puasa, prioriti kami adalah terhadap keselamatan pesakit. Walaupun waktu berbuka makin dekat, sekiranya terdapat pesakit kritikal yang datang ke zon kecemasan, pesakit akan kami dahului dulu. Kita juga ada staf yang akan bergilir untuk membantu kami yang ingin berbuka dan untuk memastikan rawatan kepada sakit tidak terputus. Kita ada pesakit yang datang ke Jabatan Kecemasan dengan keadaan tidak sedarkan diri dan didapati pesakit itu tidak mempunyai nadi lah, atau kita panggil cardiac arrest. Walaupun tengah berpuasa, tekanan dada ataupun CPR memang akan dijalankan. Penat ke tak penat itu belakang cerita lah. Tetapi kita committed untuk melakukan yang terbaik lah untuk pesakit. Atas dasar ihsan dan tanggungjawab, Dr. Goh Suling antara individu yang sukarela menggantikan rakan setugasnya bagi memberi ruang untuk berbuka puasa. Bagi wanita berusia 33 tahun ini, waktu berbuka puasa merupakan waktu rehat bagi petugas kesihatan yang beragama Islam selepas seharian menjalani ibadah berpuasa. Selagi ada ruang dan peluang, dia langsung tidak keberatan untuk turut sama mengerah sedikit tenaga dan meneruskan pemeriksaan terhadap pesakit. Selalunya kita ada shift untuk gabungkan ya Muslim dengan non-Muslim, so that masa sampai tiba buka puasa kita boleh ambil alih and then dengan ringkaslah ambil alih sementara untuk kasih yang Muslim pergi buka puasa dulu. Sebab kita kan satu family dalam kecemasan ni, kita tak ada kata macam nak ambil kira ke apa, kita macam satu family lah. So kita boleh dengan sedia rela untuk membantu diorang. Sama juga diorang bila kita ada masalah, diorang akan bantu kita. Hakikatnya, bekerja itu juga merupakan satu ibadah. Pujian serta ucapan terima kasih wajar diberikan kepada petugas barisan hadapan kerana tetap komited dalam memberikan perkhidmatan terbaik meskipun dalam keadaan berpuasa sepanjang bulan mulia ini. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dayan dan Haziq, sebenarnya kita nak kongsikan sesuatu yang baru sahaja diumumkan, iaitu tentang Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU. Jadi, sebelum kita nak bercerita lebih panjang, kami ada sedikit paparan untuk anda lebih memahami apakah itu AUKU. Jom kita saksikan. Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 dibuat bagi penubuhan, penyelenggaraan dan pentadbiran universiti dan kolej universiti awam serta bagi perkara lain yang berkenaan dengannya. Semalam, Persidangan Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023 bertujuan menambah baik tadbir urus, pengurusan aktiviti dan tata tertib pelajar. Sepakat itu menerima sokongan lebih suara dipersetujui selepas 18 ahli Dewan Negara mengambil bahagian pada sesi perbahasan rang undang-undang tersebut. Dalam sesi penggulungan perbahasan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, beliau menyatakan pindaan Seksyen 16B iaitu memindahkan kuasa pihak berkuasa tata tertib daripada Naib Chancellor kepada Jawatan Kuasa Tata Tertib Pelajar bagi pengendalian kes tata tertib di universiti.
Ini turut membabitkan Seksyen 15A bagi membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan Badan Pelajar untuk memungut wang dan menerima sumbangan dalam apa cara sekalipun tertakluk kepada peraturan berkuat kuasa. MPP dan Badan Pelajar dibenarkan membuka akaun dengan mana-mana institusi kewangan berlesen yang diluluskan Bank Negara dan pengurusan kewangan mereka akan diaudit individu atau firma bertauliah. Secara tidak langsung, pindaan ini boleh memberi peluang dan mendidik mahasiswa untuk mengawal selia pelbagai aspek pentadbiran. Namun, adakah pindaan ini dianggap sebagai satu kebebasan atau beban? Yes, akta ini menggalakkan pelajar-pelajar ada satu organisasi dan boleh menggerakkan sendiri organisasi itu supaya pelajar-pelajar yang menerajui organisasi itu dapat belajar dengan lebih awal sebelum mereka ke dunia luar yang lebih mencabar. Jadi itulah dia AUKU. Yeah. Akta Universiti dan College University yang diluluskan pada tahun 1971. 1971. Jadi hari ini kita nak bincang mengenai akta itu bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arsyad, Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, dan di sebelah sana pula kita ada Hana Kamiladana, mahasiswa jurusan Undang-Undang. Nampak undang-undang. Ini kita segak sikit. Segaklah berkeyakinan, itu yang penting. Jadi, perkara ini baru dipindah semalam. Kan? Akta ini baru dipindah semalam. Jadi mungkin ramai yang belum pasti, dah belum tahu sebenarnya apa yang dipindah, Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, pertama sekali terima kasih kepada Haziq dan juga Daya dan Malaysia hari ini. Sebenarnya topik menarik kerana isu masih panas. Dan sebenarnya pindaan dilakukan ni sebenarnya dah 7 kali pindaan sebenarnya dilakukan sejak AUKU iaitu Akta Universiti dan College Universiti 1971 diperkenalkan dan yang pindaan yang terkini iaitu pindaan 2023 yang itu menunjuk kepada lebih kepada 3 tema utama. Yang pertama dari segi bagaimana pengurusan tata tertib pelajar, yang kedua dari segi pengurusan pengurusan kewangan, bagaimana institusi MPP ataupun Badan Pelajar sendiri menguruskan kewangan, dan akhir sekali adalah berkaitan dengan tempoh pemilihan MPP yang disetarakan mengikut kalender akademik. Yang sebelum ni pemilihan MPP dia tak sama dengan kalender akademik. Jadi untuk membolehkan lebih efektif dari segi aspek pengurusan, pentadbiran dan juga kebajikan pelajar, maka disetarakan dengan tempoh masa yang sama dengan kalender akademik. Okey, maknanya awam dan swasta semua harus follow benda yang sama. Okey, faham. Jadi macam untuk Hana sendiri kan, adakah ini sesuatu yang membuatkan Hana sebagai seorang pelajar rasa lebih baik, ataupun bagaimana anda melihat pindaan AUKU ni? Pada saya personally, sebab kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang kiranya seorang pemimpin pelajar lah, AUKU ni dia in some ways orang akan kata dia menghalang suara ataupun menghalang ada benda yang menghalang pelajar daripada berautonomi secara penuh. Tapi kita tengok pindaan ni, dia telah dia akan membenarkan student untuk lebih orang kata lebih berdikari, lebih berautonomi dan akan ada that sense of accountability when it comes to handling stuff, you know. Dan Hana juga merupakan seorang presiden Kolej Kediaman Pertama Universiti Malaya. Dan sebagai seorang presiden, perkara ini adakah orang kata lebih menambah baik peluang pelajar-pelajar ataupun menambah beban kepada organisasi pelajar itu sendiri? Dia pada saya dia menambah baik peluang pelajar itu sendiri sebab I'm speaking from my own experience lah sebagai pelajar Universiti Malaya, terdapat banyak layer of bureaucracy when it comes to duit dan sebagainya. Jadi bila pindaan ini diluluskan, kita tengok dari segi pengurusan duit, dia akan membenarkan MPP ataupun Badan Pelajar memegang duit itu sendiri. Itu adalah salah satu cara untuk kita menambah baik peluang pelajar dan juga prepare diorang untuk dunia luar nanti. Sebab kalau kita bergantung kepada pihak universiti saja, mahasiswa takkan ke mana. Banyak tak luluskan nanti. Betul. Tak lulus. Semua benda tak lulus. Semua benda tak lulus. So macam dia
pindaan AUKU ni kita boleh tengok in a positive light, dia akan membantu student untuk organize lebih banyak projek, lebih banyak aktiviti dan juga boleh contribute kepada masyarakat luar lebih banyak lagi macam tu. Nampak bila seorang presiden dan pelajar undang-undang berkata-kata, nampak ya. Okey, dan doktor sebagai seorang pensyarah lah bila melihat pindaan ini berlaku lah. Dan pastinya sebelum ni dah tahu dah bagaimana MPP melakukan pekerjaan mereka dan sebagainya. Tapi bila pindaan AUKU ni berlaku, bagaimana daripada sudut seorang pensyarah? Adakah lebih melegakan? Dan apa mungkin dirisaukan? Ya, berdasarkan daripada pengalaman saya lah dalam bidang pembangunan belia, sebenarnya kita boleh lihat daripada pelbagai aspek. Seperti mana yang Mia, nama manja dia sebenarnya Mia. Oh, Mia. Sesuai nama Mia. So, Mia nyatakan tadi lebih berautonomi dan sebagainya. Ya, betul. Tetapi kita dalam masa sama juga kita tak menafikan bahawa elemen pementoran, elemen bimbingan tu tetap ada di dalam universiti. Sebagai contoh ya, bagaimana kita melihat pendekatan Youth Adapt Partnership yang kita dapat laksanakan di universiti. Kerana kalau dilihat di konteks kami di Universiti Putra Malaysia melalui aspirasi True North yang dibawa oleh Yang Bahagia Profesor Dr. Ahmad Farhan untuk membawa supaya pelajar kita ni mendapat best learning and living experiences. Iaitu kita perlu mewujudkan peluang lebih banyak kepada mahasiswa kita melalui pendekatan Youth Adapt Partnership. So bagaimana Youth Adapt Partnership ini berlaku? Walaupun Mia seperti Mia nyatakan tadi ya, pelajar memiliki autonomi untuk mereka menguruskan kewangan dan sebagainya, tetapi elemen penasihatan, elemen pemantauan, elemen bimbingan dari segi aspek pengurusan kewangan itu perlu. Kerana apa? Kerana kita nak supaya ia berlaku secara lestari dan ia dapat menjamin untuk supaya sustainability ataupun kelestarian organisasi MPP dan juga badan pelajar ni dapat dilaksanakan secara efektif. Dan pada masa sama juga dengan adanya bimbingan yang ada ni, sebenarnya kita nak menggalakkan supaya anak muda kita, pelajar-pelajar kita, anak muda kita ni, mereka bukan hanya sekadar objek, tetapi menjadi rakan kepada pembangunan negara, menjadi rakan kepada universiti untuk bawa agenda pembangunan negara bersama-sama. Okay, jadi boleh dikatakan pelajar-pelajar setelah dipindah ni pelajar-pelajar mendapat lebih hak kebebasan kot. Sedikitlah hak kebebasan tu. Jadi bila diberikan satu hak kebebasan tu mungkin akan ada terlebih guna ke kan kuasa yang diberikan. Ada kerisauan kat situ sebagai presiden sendiri Mia. Sebenarnya kalau ikutkan untuk MPP dan juga badan pelajar, this is something that they've been waiting for so long. And kita dari pihak kiranya dari pihak pengurusan college lah, sebab saya presiden college kan, kita welcome the pindaan with open arms sebab ini akan membantu diorang dan diorang pun akan membantu kita juga nanti in the end. Tapi nak kata ada salah guna kuasa tu, potensi untuk salah guna kuasa tu ada, tapi itu bergantung kepada pihak lembaga universiti sendiri dan juga pihak MPP itu sendiri ataupun kesatuan mahasiswa itu untuk pastikan benda itu takkan berlaku sebab itu adalah tugas diorang juga. Kena ada integriti tu dalam dari awal lagi pemilihan MPP itu dah kena pilih seorang yang berintegriti. Jadi itu adalah diorang punya tanggungjawab jugalah sebenarnya. Kini orang tu adalah sosoknya seperti Mia lah. Kata lihat kan yang boleh dipercayai. Maksudnya ada lah, maksudnya ada drive sendiri, ada punya visi dan tentunya seperti yang doktor bincangkan tadi, benda ni sangat bagus sebenarnya. Pindaan aku ni sangat bagus supaya mereka ni boleh jadi seorang yang berdikari dan bersedia untuk dunia luar. Jadi kalau lihat ke hadapan, kan, adakah selepas ini kiranya pelajar-pelajar ini dapat melakukan lebih banyak lagi aktiviti dengan skala yang lebih besar? Mungkin doktor boleh kongsikan. Saya optimis kerana ia merupakan satu peluang untuk pelajar kita berkreativiti dan berkarya. Kerana golongan belia sebenarnya mereka memiliki idea. Macam-macam ada idea kan dan lebih kreatif sebenarnya. Dan dengan adanya pindaan ini sebenarnya memberikan peluang lebih ruang kepada pelajar kita untuk mereka mencari sendiri pendanaan, mendapatkan pendanaan. Walau bagaimanapun perlu ada elemen-elemen dan mekanisme yang ditetapkan di peringkat universiti supaya urus tadbir dan tata kelola MPP dan juga badan pelajar tu berada dalam keadaan yang baik. Dan penting juga sebenarnya kita nak gabungkan antara pengalaman yang dimiliki orang dewasa. Siapa orang dewasa di universiti? Kan pensyarah kita, kan pengetua di kolej, pegawai kita, kan pimpinan universiti. Mereka menjadi orang dewasa yang memiliki wisdom, pengalaman. So bagaimana kita menggabungkan listik dengan pengalaman ni dalam satu platform, itulah sebenarnya intipati mengapa perkara ini diberi pendaya upayaan kepada pemimpin pelajar kita. Yes.
Jadi mungkin Mia boleh rumuskan dekat sini lah dengan pindaan Akta AUKU ni sendiri. Mungkin dapat memberikan visi dan misi yang lebih jelas kepada universiti sendiri, kepada kolej sendiri dan juga pelajar. Sama-sama, orang kata kita sama-sama naik. Sinergi lah kiranya. Secara ringkas dia kita boleh kongsikan. Untuk pindaan AUKU ni, walaupun terdapat kesatuan mahasiswa ataupun MPP yang masih ingin abolish AUKU itu secara penuh, tapi pada saya AUKU ni adalah still salah satu safeguard yang kita ada sebagai mahasiswa untuk kita berjaya menjayakan visi dan misi dan juga memperkasakan lagi mahasiswa seiring dengan visi yang dibawa oleh mantan Menteri Pendidikan Tinggi. Dan this is something that I've been looking forward to for quite some time sebenarnya, sebab ini adalah a step that is very much necessary for students, for mahasiswa untuk diperkasakan lagi, untuk memperkasakan lagi hak kebebasan dan hak bersuara diorang. Sebab sampai bila kita nak berada di takut yang sama? Baik, benar. Kiranya mara ke hadapan lah. Jadi mara ke hadapan bersama dengan bantuan-bantuan mereka yang ada wisdom. Mungkin secara ringkas boleh bagi kesimpulan bahawa AUKU yang dipindik ini lebih memberikan injak yang positif dari kiranya menarik mereka ke belakang. Mungkin Prof. Sebenarnya penting adalah untuk membina daya tahan pelajar-pelajar kita supaya mereka ni mampu untuk membentuk watak mereka sebagai graduan yang berdaya tahan yang boleh menepani cabaran yang mendatang di luar sana. Jadi latihan dia adalah di sini, bermula di sini. Dan saya optimis seperti mana banyak organisasi di universiti kita ada pusat pembangunan kurikulum dan pembangunan pelajar, kita optimis untuk menyediakan latihan, bimbingan kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka ke arah untuk membentuk resilient daya tahan itu sendiri. Dan saya yakin insya-Allah dengan adanya semangat kita bersama-sama untuk memastikan era baru di dalam kepimpinan pelajar di universiti, insya-Allah mereka akan dapat membina sasiah mereka. Kalau doktor pun optimis, kami juga optimis. Terus hasil dari pelajar juga. Semua pelajar-pelajar ni dapat menggunakan pindaan ini ke arah kebaikan. Betul. Yang lebih positif. Betul. Jadi terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Munshi Arsyad dan juga Hana Kamila Daniel kerana sudi bersama kami tentang pindaan AUKU di mana insya-Allah membawakan sinar yang positif untuk anak-anak muda untuk lebih ke hadapan insya-Allah. Ya, jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada peluang untuk anda wakaf dan infakkan harta anda ke jalan yang benar. Sekejap saja lagi di MSI. Assalamualaikum, kembali bersama Malaysia hari ini. Dan tahukah anda ada sebuah masjid yang akan dibina di Yan, Kedah. Nama masjid itu adalah Kompleks Baru Masjid Jami' Al-Ikram, Kampung Tualang, Bukit Besar di Yan, Kedah. Jadi kali ini kita bersama dengan Ustaz Batia Fitri ataupun UBF. Our BF lah. BFF. BFF Ustaz. Okey, nak cerita sikitlah mengenai pembinaan kompleks baru ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan pengenalan mengenai kompleks baru masjid ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat Haziq dan juga semua penonton setia MSI pada hari ini. Alhamdulillah kita bertemu bukan berkebetulan ni. Orang kata buka-buka TV nampak saya, tak. Sebenarnya Allah merancang untuk buka hati kita untuk berinfak pada awal pagi sebenarnya. Untuk Allah nak menghantar kepada tuan-tuan yang berinfak pada hari ini malaikat untuk mendoakan, ya Allah gantikan infak mereka dengan ganjaran yang lebih baik. Apatah lagi berinfak bersama dengan Masjid Al-Ikram, Kampung Tualang ni di Bukit Besar Yan, Kedah ni. Tuan-tuan dan puan, masjid ni tuan-tuan dan puan nak ceritanya lah mana-mana tempat buat masjid sekalipun dah tentulah disebabkan tempat yang sangat terhad hari ini kan, keperluan dan juga kemudahan yang perlu kita tambah baik lagi. Sebelum saya pergi jauh, tuan-tuan dan puan boleh ambil gambar di skrin TV dahulu, ada nombor akaun Bank Islam dan juga Maybank. Sambil-sambil saya bercakap dah boleh transfer dah sebenarnya. Ada nombor akaun dekat sana, ada nombor pegawai untuk dihubungi sambil-sambil. Dan kalau katalah tak dapat nak call terus berjawab, boleh WhatsApp sahaja. Okay, nampak itu tapaknya. Ceritanya begini, tuan-tuan dan puan, kos pembinaan lebih kurang 9.5 juta. Okey. Tapi takkan boleh bina selagi mana tak dapat 50% dikumpulkan dana. Dan 50% daripada 9.5 juta
kami memerlukan lebih kurang 5 juta ringgit. So, cuba tengok gambar dekat TV. Kalau siap sahajalah kompleks ini, cuba tengok betapa cantik besar-besarnya. Subhanallah. Masya Allah cantiknya. Cumanya nak mendapatkan 5 juta ringgit ni tuan-tuan dan puan-puan kan. Saya rasa tak mustahil untuk Ramadan ini. Tak mustahil. Apatah lagi kan dengan baki-baki terakhir Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kata Nabi SAW tentang orang yang menyempurnakan hajat saudaranya, orang dekat Yan Kedah ni sebenarnya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan ya, penduduk sekitar di Yan Kedah ini lebih kurang 70,000 orang. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan berinfak dengan masjid ini insya-Allah akan dimanfaatkan lebih 70,000 orang, ramai. Apa kata Nabi SAW untuk orang yang menyempurnakan saudaranya dekat dunia? Nabi kata man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajahu wa ila syafa'tulah. Barang siapa yang sempurnakan hajat saudaranya dekat dunia. Kita infak sempurnakan hajat 70,000 saudara kita dekat Kedah. Yes, kata Nabi kalau kita bantu satu orang dekat dunia, aku menanti orang itu di Al-Mizan, tempat timbang dosa pahalanya. Kalau berat timbangan pahala beruntunglah. Kalau ringan timbangan pahalanya, aku beratkan kata Nabi. Untuk siapa Nabi beratkan? Untuk orang yang bantu saudaranya dekat dunia, kita berinfak. Bayangkan pula Haziq ya. Yes, kalau kita infak pula atas nama mak ayah kita. Allahu Akbar. Ustaz, ini saya infak atas nama mak ayah saya. Nabi menanti mak ayah di Al-Mizan. Anaknya berinfak. Sebab tu tuan-tuan dan puan, dengan besarnya manfaat infak tuan-tuan dan puan wakaf kepada kami ini, banyak yang dapat manfaat, banyaklah syafaat yang akan diterima. Dan ada juga anak tanya dekat saya, Ustaz, dulu masa hidup dekat dunia tak dapat nak berbakti dengan mak ayah. Saya kata kalau tak dekat dunia tak dapat nak berbakti, kenapa tak gunakan selepas kematian mak ayah? Cara juga mana? Sama juga Haziq. Infak atas nama mak ayah. Share duit adik-beradik. Tuan-tuan dan puan, kami nak cari 5 juta dahulu yang terawal. 5 juta ni tuan-tuan dan puan, kalaulah yang menonton hari ini ada 100,000 orang katakan. Kami cuma mencari lebih kurang 10,000 saja penonton yang boleh berinfak sebanyak RM500. Rakyat Malaysia ada 33 juta orang. Umat Islam di Malaysia ada lebih kurang 17 juta orang. Daripada 17 juta orang umat Islam ni, kami nak cari lebih kurang 10,000 orang saja yang boleh berwakaf bersama dengan kami sebanyak RM500. InsyaAllah. Share dia beradik, sulung bagi 100, nombor 2, nombor 3 dengan berbaki Ramadan ini tinggal lebih kurang 5-6 hari lagi ni. Ada orang kata, Ustaz, saya nak infak malam-malam. Cantik. Malam ni 100, malam besok 100, malam habis Ramadan cukup 500. Cukup 5 hari lah. Cukup 5 hari, susun begitu. Bila nak start lepas Isyak, sampailah ke subuh. Buat 500 begitu. Katakanlah tak berkemampuan nak bagi sekaligus, buat ansur-ansur pun tak apa sih. Hari bulan ni 100, bulan depan 100, cukup 5 bulan 500. Monthly lah. Monthly. Janji ada dekat situ hadiah buat mak ayah. Apa kata Nabi? Untuk orang yang bina rumah Allah Ta'ala dekat dunia, siapa yang bina rumah Allah di dunia, Allah akan bina rumahnya dalam syurga. Mana-mana anak tak dapat buat banglo mak ayah dekat dunia, buat dalam syurga. Sebab anak-anak buat untuk mak ayah. Yang terakhirnya Haziq, Nabi kata sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 amalan mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas matinya seorang. 7 amalan. Antaranya apa? Aubana masjidan. Maknanya orang yang bina masjid ini dia dah mati tetapi pahala berjalan. Ini namanya orang yang mati tapi masih hidup. Jasad dah mati, pahala masih berjalan. Juga infak atas nama mak ayah yang telah meninggal dunia katakan sekarang, bercahaya kubur mak ayah. Tuan-tuan dan puan, jangan berlengah bertangguh lagi. Nombor akaunnya dah ada. Kalau tak dapat nak infak 500 sekalipun kan Haziq, infaklah berapa pun, 50, 100, 200, janji bila siap masjid ini kita rasa ini masjid kita. Kalau besarnya masjid itu, besar lagi istana ya Allah akan bina dalam syurga. So rebutlah peluang dengan berbaki lagi lebih kurang Ramadan ini. Kami doakan buat semua penginfak agar Allah Ta'ala mudahkan untuk berinfak, agar Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kesihatan dan Allah gantikan infak tuan-tuan dan puan dengan ganjaran yang lebih baik dunia dan juga akhirat insya-Allah mudah-mudahan. Masya-Allah Ustaz. Kalau dengar Ustaz punya penjelasan tu kita dah faham dah sebenarnya betapa pentingnya kita infakkan harta kita ni. Jadi Ustaz, sedikit pesanan Ustaz, kita ada beberapa 20 saat lagi ni. Baik tuan-tuan dan puan, kami doakan sekali lagi ya agar tuan-tuan dan puan dapat berinfak bersama dengan kami. Mudah-mudahan di akhirat nanti Nabi menanti kita di Al-Mizan untuk diberatkan timbangan pahala kita, dan doakan kami agar kami kuat untuk terus cari dana. Doakan kami insya-Allah dapat terbina lah masjid ini dan mudah-mudahan dapat digunakan lebih 70,000 penduduk sekitar
ramailah manfaat kita boleh dapat. InsyaAllah. Ini dia QR code yang anda boleh scan. RM1 boleh, RM10 boleh, RM50 boleh, RM100, RM500 pun boleh. Untuk kita infakkan harta kita untuk pembinaan kompleks baru Masjid Jami' Al-Ikram Kampung Tualang, Bukit Besar, Yan, Kedah. Terima kasih kita ucapkan kepada dutanya Ustaz Batia Fitri iaitu UBF. Terima kasih Ustaz sebab bersama kami. Dan ini ada satu lagi masjid Ustaz, Masjid Jami' Puchong Prima yang juga ingin dibina di sana. Jadi jom kita saksikan sedikit bingkisan ini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-Nya yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak keutamaan dan balasan kepada mereka yang memberi dengan ikhlas. Antaranya terdapat pintu syurga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Oleh kerana itu, jadilah hamba Allah yang beramal soleh dan pemurah dengan menyumbang kepada pembinaan rumah Allah. Marilah berinfak kepada pembinaan Masjid Jami' Taman Puchong Prima dengan seikhlas hati. Ya, itu dia sedikit video untuk anda tentang Masjid Jami' Puchong Prima yang dalam proses kita nak membina ni sebuah masjid ni. Jadi minggu lepas saya dah nampak beliau. Hari ini saya pula bersama dengan beliau. Kita ada Dai Izhar Nazri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini berbaju merah ya. Kemih merah Ya. Okey, baik Dai. Kita bercakap tentang Masjid Jami' Puchong Prima ni. Nak tahu juga sekarang ni bagaimana perkembangannya, progresnya. Sebab katanya dekat sana sebenarnya surau ada tapi tak muat dah. Okey. Dia punya isu utama kat sini adalah bila kita dengar Puchong kita tahu kepadatan penduduk kat sana memang padat dan memang sangat ramai dan juga disebabkan kepadatan penduduk ni kita nak cerita tentang satu kawasan di Puchong itu namanya Puchong Prima, which is 70% penduduk kat sana beragama Islam. Dan bila kami pergi ke sana, ada satu surau yang kecil kat situ tapi hanya boleh menampung lebih kurang 700 orang kat sana. Bahkan kat sana memang tak boleh tampung. By right memang tak boleh tampung. Solat Jumaat, tarawih memang melimpah-limpah dan memang sangat struggle dan nampak seksa untuk nak solat dekat situ. Jadi sebab tu kenapa kita nak buka inisiatif untuk kita nak membangunkan satu kompleks sebenarnya, satu komuniti. Alhamdulillah kita dah dapat kelulusan daripada pihak Jabatan Agama Islam Selangor untuk ada tanah seluas 4.47 ekar. Sekarang ini dah selesai tanah. Alhamdulillah. Tanah selesai? Selesai dah. Sekarang ni ujian seterusnya, cabaran seterusnya adalah nak membangunkan bangunan pula dekat situ, dekat atas tanah tersebut. Okey. So, itu menjadi kita punya cabaran sebab kos yang diperlukan untuk membangunkan masjid ini bukan sikit. Dia 20 juta ringgit Malaysia. Banyaknya dah sampai 20 juta ni sebab kita bukan hanya nak membangunkan masjid sahaja, tapi kita nak membangunkan kompleks komuniti yang mana kat situ boleh jadi hub untuk orang-orang Islam, umat Islam kat Puchong tu boleh beribadah, boleh salat, boleh buat aktiviti kemasyarakatan dan majlis-majlis ilmu. Okey, kenapa 20 juta? Sebab kita nak bangunkan masjid yang boleh menampung lebih ribuan jemaah dekat sana dan kita akan bangunkan juga sekolah agama 2 tingkat. Jadi anak-anak dekat sana boleh datang ke situ untuk nak belajar agama. Bayangkan ada sumbangan kita hari ini yang boleh menjadi asbab anak-anak kat sana boleh belajar ilmu agama, Quran, hadis dan sebagainya. Dan juga kat situ kita perasan kalau siapa-siapa familiar dekat situ ada peniaga-peniaga yang terpaksa berniaga kat tepi-tepi jalan. Jadi kita nak bangunkan juga satu bangunan seberguna untuk penduduk-penduduk yang jadi peniaga kat situ boleh berniaga di tempat yang lebih proper lah, yang lebih mudah, memudahkan mereka dan memudahkan orang lain juga. Dan dekat sana juga kita akan bina dewan serbaguna. So kalau nak buat kenduri, nak buat majlis, kat situ jadi hub. Bayangkan kita buat kenduri, sebelah tu masjid. So dah tak ada isu dah macam nak terja-kejar, nak semayang apa semua, dah mudah kat situ selain daripada kita nak bangunkan quarters untuk orang-orang masjid, imam-imam Bilal, memudahkan urusan mereka kat sana. Wow, kalau ikut tu sebenarnya macam-macam ya. Dalam satu kalau kita fikirkan masjid, saya pun ingat tadi masjid saja. Rupanya banyak juga. Kita Dai mungkin boleh kongsikan juga maklumat berkaitan dengan fasiliti yang ada pada masjid ni yang tadilah kiranya ya. Dan bagaimana melihat kepentingan kita kena membina masjid ni. Supaya mereka yang menonton ni macam nak jadi juga sebahagian. Kita bila dengar kan semua cik-cik, Kak Leha, Kak Nap kat luar sana kan. Mungkin kalau dengar macam 20 juta ni tak cukup lah pula, duit tak adalah pula sebanyak tu. Sebenarnya Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang membantu dalam membina masjid walaupun seluas sebesar lubang telur burung sekalipun, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membina rumahnya nanti di syurga. Sebab tu kenapa hari ini macam mana kita nak bantu masjid. Kita mungkin tak ada duit sebanyak 20 juta mungkin. Tapi macam mana dalam keadaan kapasiti duit yang kita ada ni kita nak bantu sebanyak mungkin yang kita boleh, semampu mungkin kita ada adalah dengan cara kita membantu. Kalau tak dapat 100, 1000 boleh.
kan salah pula macam banyak kan. So kita bantu setakat mampu. Dan macam mana cara kita nak infak ni Dai? So kita ada sediakan 4 platform atau 4 cara macam mana kita nak berinfak. Tuan-tuan perempuan boleh snap dulu gambar dekat televisyen sekarang ni. Snap dulu, takut-takut terlepas nombor telefon dan sebagainya. Okey, lepas snap dekat situ kita ada nombor akaun bank Maybank, boleh transfer terus ke sana ataupun boleh ke website kami www.masjidpuchongprima.com. Kat situ ada tunjukkan tentang progres perkembangan terkini masjid kat sana. Dia memang update dekat website tu. Dan yang ketiga ada jumlah kutipan terkini lagi kat situ. Ini Boleh tengok. Kak Leha sudah nampak lah. Boleh tengok. Oh dah bagi banyak dah duit tu. Okay, kalau tak tahu tekan suruh anak tekan website tu. Kan. Yang ketiga boleh WhatsApp nombor yang tertera untuk terus tanya macam mana perkembangan sekarang dan sebagainya. Dan kalau ada yang nak infak luar negara, kita pun ada alhamdulillah minggu lepas rakan-rakan daripada Brunei, Singapura yang nak infak juga, boleh infak melalui link yang kita terterakan sekarang ni, melalui kad kredit, snap gambar dan boleh ke website itu, link itu untuk infak melalui kad kredit. So saya nak seru kepada semualah tuan-tuan perempuan untuk kita sama-sama memanfaatkan ruang dan peluang yang ada ni. Saya nak sebut ni lah akhir kan. Siapa orang paling bahagia? Orang paling bahagia adalah orang yang bila nafasnya dah berhenti tapi pahalanya tak berhenti-berhenti. Orang yang celaka adalah orang yang nafasnya dah berhenti tapi dosanya tak berhenti-berhenti. So kita nak hari ini ruang peluang, Allah izinkan kita untuk kita tengok peluang untuk infak ini sebagai satu peluang untuk kita jadi hamba yang bahagia. Masya-Allah, semoga kita semua dapat jadi salah seorang daripada orang yang membawa kebaikan dan semoga kita pergi satu hari dalam dunia ni pun kita punya pahala tu berpanjangan. Benar. Kan. Jadi mungkin kalau tengok ni, ini mungkin boleh jentik hati anda. Saya tadi dah tangkap gambar dah. Tinggal transfer je. Tinggal transfer je. Jadi minta gambar sekarang kepada mereka yang sedang menonton dan semoga di bulan Ramadan ini kita sama-sama boleh infakkan, boleh sedekah supaya dapat membantu membangunkan sama-sama Masjid Jami' Puchong Prima. Jadi saya nak ucapkan terima kasih Dai Izhar Nazri sudi kongsi bersama kami tentang pembinaan masjid ini dan kami harap proses dipercepatkan lagi insya-Allah. Okey, jadi salam Ramadan. 7 hari lagi ya. Okey. 7 hari lagi. Tak lama dah. Tak lama dah. Jadi kepada anda semua, kena terus bersama dengan kami sebab saya dan Haziq ada lagi yang ingin dikongsi di dalam Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama MSI. Berdua kembali pagi ini kita nak bercerita sikit mengenai apa yang terjadi pagi tadi di Taiwan. Ada berlakunya gempa bumi magnitude 7.4 skala Richter yang dilaporkan di Taiwan pagi ini. Dan dikeluarkan juga amaran tsunami di tenggara Okinawa dan ombak setinggi 3 meter dijangka melanda pantai Okinawa kira-kira jam 1 tengah hari kejap lagi. Jadi mungkin mereka telah pun mendapat amaran tersebut. Jadi mungkin dah telah pun digerakkan penduduk-penduduk di sana. Kalau kita tengok telah begitu teruknya gempa bumi di sana. Ini kira gempa bumi yang sangat kuat. 7.4 skala Richter. Sangat kuat. Dan saya rasa memang semua digempakanlah sebab kalau diikutkan Taiwan bukanlah satu negara yang kita selalu dengar digempakan dengan gempa bumi dan juga amaran tsunami. Tapi saya pasti pihak berkuasa dah mengeluarkan langkah-langkah yang harus dilakukan dan kita harap tidak berulang lagi ataupun mungkin ke negara-negara jiran yang lain juga. Harapnya tidak berlakulah tsunami yang dijangka itu. Yang pukul 1 tu. Jadi itu adalah update mengenai apa yang berlaku di Taiwan. Dan itu adalah satu berita perkembangan terkini yang kita bawakan kepada anda. Tapi ini ada satu lagi perkembangan yang kita nak bawakan mengenai Yayasan Maghfirah. Yayasan Maghfirah. Jadi kita sebenarnya ada bingkisan nak kongsikan dengan mereka. Ada. Jom kita tengok Yayasan Maghfirah. Assalamualaikum para penonton semua. Semoga sentiasa berada dalam keadaan kemanisan iman dan rahmatnya. Alhamdulillah, Allah temukan kita lagi dalam 10 malam yang terakhir. Saya yakin tuan-puan semua sedang menambah amalan di penghujung Ramadan ini dan mudah-mudahan kita berpeluang beramal di malam Al-Qadar. Tuan-puan semua dah bersedia ke untuk menyambut Syawal nanti? Alhamdulillah, kita diberikan kecukupan oleh Allah untuk sediakan baju gaya, kasut gaya, duit gaya untuk anak-anak kita. Tapi bayangkan anak-anak yatim yang sudah tiada ibu ayah, bagaimana persiapan gaya mereka? Adakah mereka berpeluang memiliki kelengkapan tersebut? Mereka juga berhak menyambut bulan Syawal dalam keadaan yang bergembira. Bagaimana kita boleh berkongsi dengan mereka?
Tuan-puan, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kongsikan keterujaan kita dalam menyambut Aidilfitri dengan menyumbang sedikit kepada mereka yang memerlukan. Antara bantuan yang YM sediakan sepanjang Ramadan ialah seperti bantuan duit raya, kasut raya, baju raya dan barangan Syawal seperti kuih raya, ketupat, rendang dan lain-lain. Jom tuan-puan, kita berikan kebahagiaan kepada mereka dalam menyambut Aidilfitri nanti. Layari sedekah ym.my sekarang. YM juga berbesar hati untuk memberikan e-book percuma kepada penonton MHI dengan setiap sumbangan yang disalurkan. YM juga sedang mengusahakan sebuah hub pendidikan di Lenggeng Negeri Sembilan. Mari bersama YM kita bangunkan sebuah hub pendidikan untuk melahirkan generasi kepimpinan masa hadapan. Kalau ada yang nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi Puan Aida di talian 019-651-9663. Akhir kata, fastabiqul khairat. Mari kita sama-sama berlumba melakukan kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Anda nak menang hadiah bernilai RM5,000 Ramadan ini? Sertai cabaran Raikan Ramadan. Apa syarat-syaratnya? Anda mestilah warga negara Malaysia, beragama Islam dan berumur 15 hingga 60 tahun. Jangan lupa, video ni wajib untuk mematuhi syarat dan menutup aurat dengan sempurna tau. Anda perlu menghasilkan video kreatif bertemakan Ramadan, masa lalu atau retro. Durasi video melebihi 10 saat dan kurang dari 1 minit. Muat naik video anda ke akaun media sosial dengan #Raikan Ramadan, #Memori Ramadan, #Ramadan Dolu-Dolu. Pastikan media sosial anda ditukar ke publik untuk memastikan ia boleh ditonton. Tarikh tutup penyertaan pada 15 April dan nantikan pengumuman pemenang pada 19 April ini live di media sosial YM. Dan kita juga ada cabutan bertuah nak bagi tahu. Info lanjut di platform media sosial Yayasan Mahfirah. Baik, itu dia. Dengan lagu nasyid tadi. Ya, itu dia Yayasan Mahfirah. Dan seterusnya, saya nak bacakan sikit kereta akhbar daripada Cosmo. Jom. Dan saya rasa ini perlu semua ambil cakna juga, iaitu tentang taktik licik sedikit job scam. Aduh, scammer lagi. Ya, ini adalah masalah yang saya dengar daripada tahun lepas lagi tapi makin teruk sebenarnya, iaitu bila rakyat Malaysia ini ditawarkan gaji hingga RM15,000. Ini sebenarnya adalah perangkap ya. Dan ini adalah bila gaji yang tinggi ini untuk melekakan mereka supaya mereka mengambil pekerjaan berikut. Ada juga pelbagai sedikit yang dilakukan. Salah satu daripadanya adalah job scam. Ini yang tidak boleh. Dan rata-rata ni mangsa terdiri pada warga yang kurang berpendidikan, hidup susah dan tidak mempunyai rekod jenayah pun sebelum ni. Jadi hati-hati kepada anda yang mungkin mencari kerja atau mengenali sesiapa yang mencari kerja. Jangan semudahnya bila mendapat satu tawaran yang cukup luar biasa yang tidak masuk akal, lagi-lagi di luar negara yang anda tidak tahu kesahihannya. Jadi hati-hati. Itu yang saya boleh kongsikan. Jangan terperangkap lah Ya, betul. dengan scammer. Jadi itu cerita mengenai scam. Ini cerita mengenai sukan, sukan squash. Siva Sanggari yang dikatakan sebagai pengganti Datuk Nicole and David setelah menjuarai Klasik London, final Klasik London 2024, juga mengalahkan pemain ranking nombor 1 dunia sekarang ni tau. Hebat. Iaitu Nur El Sherbini. Jadi Siva Sanggari sekarang ini berada dalam landasan terbaik untuk menjadi pengganti kepada Datuk Nicole and David, dan semoga Siva Sanggari dapat membawa harapan ini untuk kembali Malaysia sebagai nombor 1 dalam sukan squash. Yes, gemilang Malaysia. Gemilang Malaysia, insyaAllah. Memang bersemangat kalau cerita pasal sukan tau. Dan seterusnya saya nak wara-warakan satu rancangan ni, Haziq. Memang best rancangan ni, Haziq. Cerita apa yang best ni? Saya dengar rating pun luar biasa. Ui, rating apa ni? Masya Allah. Cerita pasal apa ni? Sembang Sahur. Oh, cerita pasal program sendiri. Ya, ada semua. Saya nak bagi tahu, tak boleh terlepas peluang kerana minggu ini adalah minggu terakhir kita ada program Sembang Sahur. Jadi kalau nak tahu dalam situasi sekarang ni kan, darurat kebakaran, pengaturan dan persiapan dapat menyelamatkan nyawa. Kenapa ni? Sebab kita akan bersiaran di mana? Di Balai Bomba. Ya, di Balai Bomba. Oh, mesti. Jadi akan ada Nabila Razali juga. Ya, betul. Bersama dengan pihak Bomba yang anda boleh saksikan Sembang Sahur
hari Rabu dan juga Khamis. Ini last lah, minggu depan dah raya. Ya, betul. Memang sembang sahur ni sekali setahun kami bawakan Ramadan. Sebulan tu je lah. Ya, betul. Jadi jangan lepaskan peluang Rabu Khamis pada pukul 11 malam di TV3. Dan juga boleh tonton stream melalui tonton ya. Alright, itu cerita Rabu dan Khamis. Besok jangan lupa hari Khamis esok ada cerita mengenai warisan makanan milik Malaysia. Banyak sebenarnya kalau nak cerita warisan makanan Malaysia ni. Jadi kalau Daya sendiri makanan Malaysia untuk berbuka. Untuk berbuka? Untuk berbuka. Alah, buka macam-macam. Pilihan Daya. Satu je pilih je. Martabak. Martabak tu wajiblah kalau bulan puasa di Ramadan lah. Awak apa pula? Kalau saya kalau pilih satu, saya nak nasi minyak dengan ayam sambal. Dalam nasi minyak tu ada daging hitam, papeda, jelatah. Okeylah, situ saya tambahlah, saya nak tepung pelita sesuai dengan kadar. Sirap selasih jangan lupa. Itu adalah makanan komplit set yang saya nak makan. Bukan cakap apa kalau rakyat Malaysia ni cerita pasal makanan tak berpenghujung. Itu salah satu khazanah negara kita. Jadi anda semua boleh komen juga tahu sebab katanya ada sate. Nasib baik saya dengan Haziq tak bersiaran esok. Kalau tak kita orang lah yang akan cerita pasal makanan tu. Kalau kita yang cerita, terliur jadinya. Jadi jangan lupa besok 9.30 pagi macam biasa di TV3. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Bye. Bye. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Nak balik kampung. Apapun ku setuju. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Nak balik kampung. Janji aku bersamamu. Raya, tak kisah kampung siapa. Raya ketiga